with you. You're not afraid of the dark, are you? Hai, Assalamualaikum semua orang. Khabar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Semalam kita pakai telekong mak, hari ni kita pakai telekong kita, esok kita pakai telekong kakak kita pula. So guys, hari ni kita masih lagi di segmen creepy dan hari ni kami ada cerita menarik yang nak kongsikan dengan korang, which is kisah ni memang kisah nyata dan kami dapat kisah ni daripada blog Dunia Seram dan ia tentang rintihan seorang pesakit yang terkena sihir. So sebelum kita start, jom kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah ni merupakan kisah yang benar yang ditulis sendiri oleh seorang yang mengalami gangguan sihir dan dia kata segala yang dia ingin kongsikan ni diharapkan dapat menjadi panduan dan juga peringatan buat kita semua. So, macam biasa kita bagi nama pemilik kisah ni Ahmad, bukan nama sebenar. So, sejak zaman sekolah menengah lagi sampailah dia dah masuk ke alam pekerjaan, Ahmad ni masih lagi diganggu dengan benda-benda mistik ni tau. Dan benda ni semakin lama dia jadi semakin buruk sampai boleh memudaratkan kesihatan Ahmad. Gangguan yang Ahmad alami ni dia boleh kata terbahagi kepada dua lah, iaitu gangguan dekat alam nyata dan satu lagi gangguan sewaktu dia nak tidur. Macam kena tindih, mimpi ngeri, mimpi benda-benda yang mengarut. Dan menurut Ahmad, antara mimpi yang dia selalu alami adalah mimpi hantu pocong, hantu yang sangat-sangat hodoh, hantu yang tak ada muka. Dia pernah juga mimpi ular hitam. Dia pernah mimpi ular yang sangat besar. Mimpi benda yang tak masuk akal. Kadang-kadang dia mimpi macam dia ada dekat satu tempat yang sangat tinggi. Dan yang paling peliknya, last sekali. Dan yang paling peliknya Dan yang paling peliknya, dia pernah mimpi dia bersetubuh. Sama ada dia nampak diri dia sendiri yang terlibat ataupun dia pernah juga dalam mimpi tu nampak orang lain. Tapi benda ni mesti bersetubuh yang songsang. Dan kadang-kadang juga dia ni pernah mengigau sebanyak 4 kali dalam satu malam. Pasal kena tindih pula, boleh dikatakan setiap minggu ada je yang dia kena tindih tau. Ada sampai tu satu malam berulang-ulang kali kena tindih. Masa mula-mula dulu first time bila dia kena tindih, dia setakat macam tak boleh nak gerak je lah. Tapi sejak 2-3 tahun benda ni berlarutan, dia siap boleh rasa lagi badan dia dipijak-pijak. Dia rasa macam ada benda berlari-lari ke atas badan dia. Pernah juga dia rasa macam badan dia, baju dia tu macam diselak-selak waktu dia kena tindih tu. Padahal tak ada orang pun sebenarnya. Dan diingat lagi waktu dia praktikal dulu lagi dahsyat. Boleh dikatakan hampir setiap hari, setiap malam dia kena tindih. Dan masa tu memang terseksa lah dia kata. Sebab dia kena pastikan yang dia betul-betul mengantuk dulu baru dia boleh tidur. Kalau tak memang kena tindih malam tu. Sampaikan si Ahmad ni nak tindih tu tak payah ambil masa yang lama. Cukup tutup mata, automatik kena tindih. Kadang-kadang tu dia pernah juga rasa macam badan dia tu dicakar-cakar. Dan yang paling terbaru ni, dia pernah kena cekik masa kena tindih. Sebab benda tu seolah-olah macam marah. Waktu tu Ahmad pasang ayat suci Al-Quran. Dia pasang dekat handphone dia tau masa dia nak tidur. Dan pernah juga Ahmad rasa waktu dia nak bangun daripada tidur, dia rasa macam tersentak. Macam ada renjatan tau. Seolah-olah macam dia ni dikejutkan secara paksa. Dan gangguan dekat alam nyata pula, itu tadi semua gangguan yang waktu dia nak tidur kan. Gangguan yang di alam nyata ni pula, benda ni dulu tak terjadi tau. Cuma sejak akhir-akhir ni Ahmad kata makin menjadi-jadi. Korang bayangkan Ahmad ni tiba-tiba berubah jadi orang yang sangat kuat berangan. Kalau ada orang bercakap dengan dia, even seorang-seorang kan, one to one cakap, otak dia, fikiran dia tu boleh berangan tak ke mana. Walaupun sebenarnya kita lebih fokus kan kalau seorang-seorang bercakap kan. Kesan dia, Ahmad ni jadi seorang yang pelupa.
makin lama makin lupa. Kadang-kadang kan orang baru je suruh dia buat sesuatu tu, tapi dia dah tak ingat dah apa yang orang tu suruh. Dan yang menakutkan, housemate Ahmad ni pernah nampak yang Ahmad ni bercakap seorang-seorang dengan bantal peluk. Entah apa yang dia peluk tu pun dia tak tahu waktu tu. Lepas tu menurut Ahmad, dalam hati dia tu macam ada dua suara tau. Satu ke arah kebaikan dan satu lagi ke arah kemungkaran. Dan bila Ahmad ni duduk seorang-seorang, ada je benda-benda yang dia fikir, tapi benda tu yang bukan-bukan lah. Tapi Alhamdulillah Ahmad kata setakat ni dia tak adalah buat benda bodoh lagi. Kadang-kadang dia rasa lah macam otot dia, sendi dia tu rasa macam lemah, badan rasa tak larat, rasa lesu, dan pernah juga benda yang mengerikan berlaku. Contohnya dia pernah nampak lembaga, dia rasa macam diperhatikan dan rasa macam ada orang melintas dekat sekeliling dia. Dan bila malam pula, Ahmad ni asyik rasa panas je. Mula tu dia tak adalah perasan, sebab rasa panas tu normal lah kan, sebab orang lain pun kadang-kadang panas bila malam-malam. Tapi lepas dia berubat kan, baru dia perasan selama ni dia panas tapi tak pernah berpeluh. Ingat kan panas sebab ialah kipas tak kuat ke kan, tak ada aircon ke. And Ahmad pernah nampak roommate dia tiba-tiba je angkat tangan waktu tengah tidur. Waktu tu memang Ahmad tak tidur lagi. So Ahmad kata memang seram lah. Kadang-kadang perasaan seram tu tiba-tiba hadir dekat diri dia secara tiba-tiba yang sampaikan dia rasa gelisah tau. Dan Ahmad ni pernah lah suarakan benda ni dekat family dia, pernah cerita hal ni. Tapi Ahmad macam rasa dia pengecut pula, sebab setiap kali berlaku je benda-benda tu, dia akan cerita sampai kan dia rasa yang dia ni macam pengecut lah. Dan ada satu benda yang lagi pelik, Ahmad kata sejak kebelakangan ni dia selalu terjaga waktu tengah malam, dan selalunya dia akan terjaga pukul 3 pagi. Kadang-kadang rasa seram dan kadang-kadang dia tak rasa apa-apa. So Ahmad ni start tahu yang dia kena sihir ni pun baru je lagi. Tu pun dia tak syak apa-apa pun sebenarnya. Kisah dia macam ni, waktu akhir bulan Januari, dia tiba-tiba rasa macam pening kepala kan. Tapi benda tu macam sekejap je, lepas tu dia hilang macam tu je. And then dia start alami masalah kesihatan lah. Dan perkara ni berlarutan selama beberapa bulan. Dan mula-mula Ahmad jadi macam tak berapa sedap nak tengok depan. Tapi yang peliknya, benda ni jadi waktu dia tengah drive sahaja. Mata Ahmad ni macam asyik nak berkelip-kelip, rasa macam tak selesa lah nak pandang depan kan. Lepas tu bila dah lama-lama berkelip tu, mulalah jadi macam mengantuk. Kau bayangkan kalau memandu 5 jam, selama 5 jam tu lah mata Ahmad ni duk berkelip-kelip je. Lama-lama mata tu rasa macam gatal, tapi Ahmad kata gatal tu yang gatal yang teramat sangat. Sampai satu tahap tu macam air meleleh, macam dia tengah menangis. Sejak daripada tu Ahmad dah macam rasa fobia tau kalau dia nak drive jauh kan. Ada sesekali tu bila dia nak balik kampung, dia akan bagi tahu ayah dia yang dia akan balik naik bas. Sebab dia takut dia mengantuk macam tadi kalau dia memandu sendiri. Nasib baiklah ayah Ahmad ni dia macam faham lah kan, dia tak adalah marah pun kan. Yelah sedangkan anak dia ada kenderaan sendiri, kenapa nak naik bas kan. Tapi Ahmad dia tak cerita lah pasal masalah mata dia tu dekat family dia. Dan Ahmad cakap sebenarnya masalah mata dia yang berkelip-kelip tu sebenarnya pernah berlaku waktu di zaman sekolah menengah dulu. Tapi penyakit ni hilang macam tu je. So dia agak terkejut lah bila benda tu tiba-tiba datang balik waktu dia tengah drive. Jadi Ahmad macam tak nak bagi family dia risau pasal mata tu. Dia just cakap yang dia sebenarnya restung. So bila dia balik kampung, biasanya family dia ni suka ajak berjalan-jalan. Tapi disebabkan Ahmad ni fobia, dia cuba elakkan diri dia daripada memandu. Dan dia bagi pelbagai alasan supaya dia tak memandu. Sebab dia takutlah mata dia akan berkelip-kelip. Lepas tu gatal dia tu memang dia kata hanya Allah je yang tahu perasaan tu macam mana. Sebab gatal yang teramat tu lah. So korang dapat bayangkan lah, gatal tu memang gatal yang teramat sangat lah kan. Jadi dia takutlah kau accident ke waktu tengah drive. So kisahnya Ahmad pun pergilah dapatkan rawatan doktor. Dan jawapan yang dia dapat adalah mungkin mata Ahmad ni kering sebab terlalu kerap memandang skrin komputer, dan mungkin juga sebab pemakanan Ahmad yang tidak berkhasiat. Jadi Ahmad ni pun diberilah ubat titis mata tu. Dan Ahmad kata oleh sebab berat badan dia ni berlebihan, doktor nasihatkan untuk dia diet. Ubahlah cara pemakanan. Dia makan roti
setiap hari roti sahaja, langsung tak sentuh nasi disebabkan nak sihat kan. Dan atas nasihat doktor jugalah dia pergi ke kedai spek mata untuk periksa keadaan mata dia, dan Alhamdulillah dia dapat berita baik, which is dia punya power mata tu makin berkurang. So dia fikir mungkin inilah sebabnya dia asyik rasa macam tak selesa je bila nak pandang kan. Tapi lepas tu timbul pula masalah lain. Rupa-rupanya masalah mata dia tidak habis sampai di situ saja. Timbul masalah lain pula, dan disebabkan dia asyik makan roti je kan, tiba-tiba dia rasa macam nak makan benda lain pula. Dia hanya makan makanan selain roti bila ada jamuan tau dekat office dan bila dia balik kampung. So masalah yang timbul adalah setiap kali dia nak makan benda lain selain daripada roti, waktu malam je mesti dia akan rasa pening dan dia nak muntah. Dan bab dia pening ni, kakak dia pun perasan juga tau. Tapi dia anggap benda tu biasa je lah, macam pening-pening biasa. Tapi makin lama makin menjadi-jadi, dan setiap kali dia makan je apa-apa, malam tu dia akan pening. Sampai satu tahap memang badan dia dah susut, dan beberapa minggu lepas dia ada hadiri satu jamuan dekat office dia ni. And dia makan je tau. Dan walaupun dia tahu yang malam tu mesti dia akan pening, tapi rupa-rupanya benda lain yang terjadi. Lepas je dia makan tu, dia bukan pening biasa-biasa yang dia expect lah. Tapi dia pening yang sangat teruk sampai ke dia terus gerak pergi klinik. Tapi malangnya doktor tak tahu punca penyakit tu. So Ahmad dapat MC selama 4 hari. Korang bayangkan, selama 4 hari dia cuti, campur dengan cuti hujung minggu Sabtu Ahad. So dia dapat total 6 hari. Dan selama 6 hari dia cuti itulah dia pening kepala. Even masa dia baring pun dia masih lagi pening sampai tak boleh nak bercakap. Dan benda ni makin teruk sampai dia nak solat pun, dia angkat je takbiratul ihram tu, badan dia dah start menggigil tau. Sampai dia terpaksa solat sambil tutup mata. Dan dengan bantuan housemate dia juga, housemate dia tolong dia pergi ke beberapa klinik tau. Dia buat pemeriksaan jantung, buat pemeriksaan darah, dan doktor kata tujuan nak cek pemeriksaan tu sama ada dia ada penyakit yang boleh menjejaskan antibody dia. Dan setelah 2 hari dapat keputusan semuanya positif. Alhamdulillah dia tidak disahkan mengidap sebarang penyakit yang doktor tu sebutkan lah. So dia dapatlah ubat pening, ubat saraf, ubat painkiller. Tapi lepas dah habis semua ubat-ubat tadi tu pun, dia punya penyakit tu still tak hilang-hilang. So ada satu hari ni, waktu tu dia pergi kerja kan, and then pagi tu majikan dia, bos dia datanglah tengok dia dekat office. Sebab dia punya kesihatan ni macam satu office dah tahu tau yang dia sakit. Petang tu si Ahmad ni dia dapat call daripada bos dia, which is bos dia nak try bawa Ahmad ni pergi dekat satu perubatan Islam yang bos dia tahu. Oh baik kan bos dia macam ambil berat tentang pekerja dia. So malam tu lebih kurang pukul 9.30 malam diorang bertolak ke sana. Dan dalam perjalanan tu Ahmad ni macam asyik tunduk je tau. Dia macam tak boleh nak pandang jalan. Kalau dia pandang memang macam-macam lah penyakit yang tadi tu kan. Kadang-kadang dalam perjalanan tu bos dia ni adalah juga tanya beberapa soalan kan, tapi Ahmad macam jawab tak jawab je sebab dia macam menggigil tau kalau dia bercakap banyak. Sampai kat sana je memang Ahmad kata ramai pesakit yang tunggu, dan tempat tu dibahagikan kepada 2 bahagian. Satu ruangan menunggu dan satu lagi ruangan untuk merawat. Dan sepanjang menunggu tu tiba-tiba dia rasa macam kejap pening, sekejap dah okey, tiba-tiba pening datang balik. Sampai kan dia macam nak bagi tahu bos dia tak payahlah merawat, dah sihat dah ni. Tiba-tiba pening tu datang balik. Sampailah giliran si Ahmad ni, korang tahu pukul apa? 3 pagi. Korang bayangkanlah betapa lama ni diorang beratur untuk dapatkan rawatan kat situ. So bos dia ni temanlah Ahmad ni kan masuk dekat ruangan rawatan tu. Tiba-tiba dia rasa pening yang sangat-sangat dahsyat. And then ada seorang ustaz ni dia datang, and then dia letak tangan ke atas kepala dalam seminit macam tu. And then ustaz tu kata awak kena sihir. Lepas tu ada 3 orang lagi pembantu ustaz datang, dan masing-masing duduk dekat kiri, kanan, dan seorang lagi duduk betul-betul dekat depan Ahmad ni. Dan Ahmad ni dinasihatkan supaya sentiasa membaca ayat kursi sampai habis rawatan. Kuatkan semangat, jangan takut dekat benda tu. Lepas tu ustaz-ustaz bertiga tadi tu startlah baca kan, sambil 2 orang dekat kiri kanan Ahmad ni seolah-olah macam angkat sesuatu masuk ke dalam orang yang dekat depan dia tu. So maksudnya benda tu macam nak suruh, nak communicate lah kan dengan benda yang ada dekat dalam badan si Ahmad ni melalui ustaz yang kat depan Ahmad ni. Masa tu Ahmad kata dia langsung tak boleh nak buka mata. Tiba-tiba je dia dengar ada suara garau, macam suara yang garang tengah bercakap.
Rupanya selama ni ada seekor jin kafir yang duduk bertenggek kat kepala dia, dan jin ni sangat-sangat kuat. Ustaz sampai berdakwah lah dekat dia, suruh dia masuk Islam, tapi dia tak nak. Soalan-soalan yang Ustaz tanya pun dia tak nak jawab. Apa yang pasti dia memang mengaku yang dia dah lama duduk dekat dalam badan Ahmad ni. Kemudian Ustaz tanya, apa tujuan kau masuk dalam tubuh badan dia? Dan dengan izin Allah, Ahmad ni boleh buka mata, tapi dia macam boleh buka sikit je. Masa tu dia memang nampak yang benda tu tengah angkat tangan kiri dan halakan dekat muka Ahmad ni sambil berkata, aku nak dia buta. Masya Allah. Ahmad kata macam, dosa apalah yang aku buat sampai ada orang sanggup nak jadikan aku buta. So dia macam termenung kejap. Dan dia rawatan diteruskan, dan dia jadi makin pening bila ustaz tu paksa benda tu keluar bersama benda-benda kotor yang dia tanam dalam badan Ahmad. Tapi jin ni degil gila tau. Dia memang tak nak mengalah langsung. Dan masa tu dia tak tahu dah, Ahmad dah tak tahu dah apa yang berlaku. Jin tu dengan ustaz tu bergaduh apa. Tapi bos dia kata ustaz tu telah bunuh jin tu sebab dia tak nak keluar. Lepas tu badan si Ahmad ni menggigil. Dia rasa macam ubun kepala dia tu macam ditarik. Dan selesai rawatan tu, dengan izin Allah dia pulih lah. Dia terus tak pening. Rasa tak pening langsung, dan badan-badan dia rasa lesu apa semua tu dah tak rasa. Dan Alhamdulillah ustaz tu kata dia mungkin pening lagi sikit-sikit lepas ni, sebab walaupun jin dah tak ada, benda-benda kotor tu dah tinggal dalam badan dia kan. So dia masih lagi kena teruskan rawatan ni beberapa kali. So waktu dia ceritakan kisah ni dekat blog dia kan, dia kata Alhamdulillah dia semakin sihat. Cuma kadang-kadang dia pernah lah kena tindih sekejap-sekejap, dan dia juga pernah mimpi lah, macam mimpi ular yang berbisa, ular yang banyak, beratus-ratus ular, pelbagai warna, pelbagai saiz. Dan setiap kali azan subuh je benda tu hilang. So Ahmad ni dia dah tinggalkan sedikit nasihat kan, dan peringatan jugalah supaya menjaga adab-adab dalam bergaul, menjaga adab masuk dan keluar rumah, menjaga adab keluar masuk tandas, dan menjaga adab tidur. Kadang-kadang kita tak sedar yang benda yang kita buat tu boleh mendatangkan mudarat. Dan semoga kisah Ahmad ni menjadi iktibar buat semua yang membaca, Ahmad kata. Dan Ahmad kata, andai kata benar aku disihir, aku dengan hati yang terbuka sudi memaafkan segala kesalahannya terhadapku. Jika aku ada membuat sesiapa tersinggung, aku memohon ampun di atas segala kekilafanku selama ini. Wow, saya suka ayat ni. Biasanya kadang-kadang orang yang kena sihir ni faham perasaan dia, macam rasa macam nak balas dendam kan. Rasa macam, apa pasal kau nak sihir aku? Biar aku hantar balik sihir ni kat kau. Tapi orang yang betul-betul, orang kata apa, sebetul-betulnya lah tindakan yang perlu dibuat. Kamu ada bacalah kat Ustaz kat dalam YouTube kan. Ustaz dalam YouTube dia kata kita perlu sentiasa memaafkan, dan benda tu memang memberi kesan yang luar biasa. Sedangkan kita macam maafkan orang je kan, tapi benda tu ya bukanlah satu benda yang senang nak untuk kita buat, memaafkan seseorang yang dah buat jahat dekat kita. Tapi kesan dia luar biasa kalau kita mampu memaafkan orang tu. Wah, macam ustazah pula dengan apa kata lekung ni kan. Sekarang rasa sampai situ sajalah. Semoga kita semua dapat iktibar lah daripada pengalaman Ahmad ni tadi kan. So selamat berbuka kepada siapa yang tengok video ni sebelum nak berbuka, and thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.